أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. InsyaAllah kita akan mulakan kuliah maghrib kita. Jadi mohon kepada sahabat-sahabat semua untuk kita rapat ke hadapan. Ila hadrat Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni dapat sama-sama kita meneruskan, kita diberi ruang kesempatan oleh Tuhan untuk kita melaksanakan ibadah fardu ain yang telah diwajibkan ke atas kita sehari sembahyang 5 waktu. Dalam Islam, permulaan bagi hari berikutnya adalah bermula pada waktu maghrib. Berbeza dengan yang kita biasa, adat kebiasaan kita, bermulanya peralihan waktu esok tu pada pukul 12.30 malam. Tapi dalam Islam, permulaan suatu hari bermula pada waktu maghrib. Jadi waktu maghrib merupakan satu 1/3 malam awal lah, untuk. Jadi bila kita masuk saja waktu maghrib, bermakna kita telah masuk kepada hari yang baru. Dan hari yang baru ni alhamdulillah kita telah penuhi segala kewajipan kita dengan melaksanakan solat maghrib. Di ruang kesempatan yang ada ni, saya diamanahkan untuk menyampaikan kuliah maghrib bagi mengisi ruang waktu di antara maghrib dan isyak. Mudah-mudahan bermanfaat kepada semua. Saya diminta untuk berbicara berkenaan dengan adabul ikhtilaf ataupun adabul khilaf. Adab khilaf, adab berbeza pandangan dalam Islam. Adab kita dalam berbeza pandangan. Saya telah kuliah saya dah mula pada minggu lepas. Saya telah menceritakan tentang bagaimana boleh berlakunya perbezaan. Khilaf ni bermaksud berbeza pandangan ataupun bercanggah pandangan. Ada al-khilaf, ada ikhtilaf. Kalau khilaf bermaksud sesuatu yang bercanggah, A dengan B bercanggah, walaupun A dan B itu berbeza. Jadi ada berbeza, ada bercanggah. Jadi berbeza bermaksud al-khilaf, bercanggah bermaksud al-khilaf. Tapi kalau dalam ikhtilaf bermaksud berbeza ataupun yang berselisih. Seumpama berbeza siang dan malam, bertukar waktu siang dan malam disebut sebagai ikhtilaf. Dia tak bercanggah tetapi dia berbeza. Walaupun bercanggah jugalah kan. Jadi di sudut bahasa tu, dari sudut bahasa seolah macam kita, apa beza bercanggah dengan berbeza? Sama saja.
tapi ada makna dia. Kalau bercanggah sesuatu yang berlawanan, kalau berbeza sesuatu yang berselisihan, bertukar-tukaran, itu dianggap dari sudut yang mendalam lah. Tetapi secara umumnya maksud yang sama. Saya telah bawakan bagaimana berlakunya perbezaan, berlakunya khilaf dalam Islam, bermula dari sejarah kedatangan Islam sampailah ke masa kini. Jadi saya ulang sekali lagi bahawa khilaf ada dua jenis. Satu khilaf disebut sebagai khilafut tanawwu', khilaf yang baik, khilaf yang sama jenis dengan dia, khilaf yang dibenarkan. Yang keduanya khilafut tudad, khilaf yang berlawanan. Ada khilaf yang baik. Khilaf yang baik kebanyakannya berlaku selepas kedatangan Islam melalui baginda Nabi SAW. Adapun sebelum daripada itu, segala khilaf, perbezaan adalah sesuatu yang menjurus kepada kebinasaan. Buktinya apa? Buktinya ketika berlakunya perbezaan pandangan antara iblis dan manusia. Berbeza pandangan bila Tuhan perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, iblis merasakan tak boleh sujud sebab kerana dia berbeza dengan manusia. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Macam mana aku nak sujud kepada dia? Dia tu dibuat daripada tanah, sedangkan aku dibuat daripada api. Jadi bagi dia kata api itu suatu cahaya, itu sesuatu yang bernilai berbanding dengan batu tanah. Jadi dia rasa tanah ni tempat kita pijak je. Jadi tiba-tiba aku nak sujud dengan dia, sesuatu yang berbeza. Tetapi kerana iblis tidak faham ataupun tidak mampu mengurus perbezaan tu, menyebabkan dia kufur kepada Tuhan. Itu sebagai khilafut tudad, khilaf yang bercanggah, yang membawa kepada kebinasaan. Akhir sekali apa berlaku? Dia bermusuh dengan manusia. Dan pada hari ini memang dia telah ikrar kepada Tuhan untuk bermusuh dengan manusia yang kita dapat hari ini. Berlaku daripada semenjak diciptanya manusia, kemudian hatta ketika Nabi Adam diciptakan, ketika di syurga, bahkan ketika dihukum untuk turun ke dunia ni pun berlaku juga perbezaan yang membawa kepada kebinasaan. Contohnya apa? Iaitu bila mana perbezaan pandangan antara anak-anak Adam, anak-anak Nabi Adam, iaitu Qabil dan Habil. Hanya berbeza pandangan, tapi disebabkan tidak ada pengurusan khilaf, tidak ada pengurusan khilaf, apa berlaku kebinasaan, membunuh antara satu sama lain. Akhirnya Habil dibunuh, dan kita katakan itulah perbezaan pertama yang berlaku dalam sejarah perbezaan yang membawa kepada kebinasaan. Sampailah seterusnya daripada zaman Nabi Nuh, berlaku perbezaan pandangan, berlaku zaman Nabi Nuh. Boleh dikatakan zaman Nabi Nuh ni hatta anak isterinya pun tak nak ikut cakap dia. Sedangkan dia dah berdakwah sebanyak 950 tahun. Tetapi anak isterinya berbeza pandangan dengan dia sehingga tak mampu untuk memahami apa benda yang berlaku. Baik. Bermaksud bahawa perbezaan pandangan pada zaman dulu sebelum kedatangan Islam di bawah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbezaan pandangan dianggap sebagai suatu benda yang membawa kepada kebinasaan. Hatta zaman berlakunya pertelingkahan antara puak Aus dan Khazraj sewaktu kedatangan Islam, berlaku perbezaan pandangan.
Namun bila mana datang Islam Nabi Muhammad SAW boleh memberikan satu tarbiyah, satu pendidikan kepada umat Nabi ketika itu, bahawa perbezaan pandangan yang berlaku tidak semestinya kita membawa kepada kebinasaan ataupun kecelakaan. Sebaliknya, perbezaan yang berlaku perlu diurus dan ianya hasilnya adalah membawa kepada rahmat. Sebab tu ada kata-kata hadis, ada sebahagian kata hadis, ada sebahagian kata bukan. Bila sebut inna ikhtilafa ummati rahmatun, inna ikhtilafa ummati rahmatun, sesungguhnya perbezaan pandangan di kalangan umatku adalah satu rahmat. Bermaksud bila datang zaman baginda Nabi SAW, perbezaan pandangan yang berlaku membawa kepada kebaikan. Mereka tidak menganggap perbezaan pandangan itu menjadikan mereka nak berpecah antara satu sama lain. Saya telah mendatangkan beberapa contoh berlakunya perbezaan pandangan dalam kalangan para sahabat ketika zaman Nabi SAW. Jadi berlaku tak perbezaan pandangan ketika baginda Nabi SAW hidup? Berlaku. Salah satunya hadis baginda Nabi SAW ketika mana berlakunya perang Ahzab. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk terus ke satu perkampungan yang dinamakan sebagai perkampungan Bani Quraizah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, la yusalliyanna ahadul asra illa fi Bani Quraizah. Saya tak pasti ada yang datang minggu lepas ke tak, tapi dia ulang benda yang sama lah. La yusalliyanna ahadul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan kamu, Nabi arahkan kepada para sahabat untuk terus bergerak ke kampung Bani Quraizah. Kata Nabi SAW, la yusalliyanna ahadul asra, jangan kamu solat asar selagi mana tak sampai kepada perkampungan Bani Quraizah. Jadi para sahabat pun terus bergerak menuju kepada Bani Quraizah. Nabi arah macam tu je. Arahan Nabi, jangan kamu solat asar selagi mana tak sampai kepada Bani Quraizah. Mereka pun bergegas pergi sampailah masuk waktu asar. Berlaku dua kumpulan. Satu kumpulan meneruskan perjalanan ke Bani Quraizah, sampai ke Bani Quraizah baru sembahyang asar. Ada satu kumpulan dah masuk waktu asar, dia tengok bayang-bayang tu dah panjang. Jadi kumpulan ni berhenti sembahyang. Jadi di situ berlaku perbezaan pandangan dalam kalangan sahabat. Ada sahabat berpandangan bahawa dah masuk waktu asar kena sembahyang lah, sebab sembahyang tu wajib. Ada satu kumpulan, tadi hadis Nabi pesan tadi kata jangan sembahyang selagi mana tak sampai ke Bani Quraizah. Berlaku dua keadaan tersebut, satu kumpulan sembahyang, satu kumpulan teruskan perjalanan. Sehinggalah selesai urusan tersebut, balik mereka bertemu dengan baginda Nabi SAW ataupun diadukan kepada baginda Nabi SAW. Apa yang berlaku? Nabi membenarkan kedua-dua kumpulan tersebut. Yang ni pun betul, yang tu pun betul. Bermaksud perbezaan pandangan yang berlaku pada zaman Rasulullah mengiktiraf. Bermaksud memang berlaku perbezaan pandangan hatta ketika zaman Nabi SAW. Walaupun secara umumnya kami belajar perbezaan yang berlaku ni tak berlaku pada zaman Nabi. Sebab apa? Sebab zaman Nabi ni bila berlaku masalah, pergi rujuk dengan Nabi, selesai masalah. Macam keadaan tu. Jadi Nabi pun kata, Nabi tak membenarkan tak menafikan satu kumpulan ataupun nak menafikan satu kumpulan. Tak. Nabi diam saja. Nabi seolah mengizinkan. Kita pun faham
Nabi SAW ni kalau dia diam tu bermaksud dia mengiktiraf perbuatan yang dilakukan oleh umat baginda Nabi SAW ketika tu. Lepas tu adakah dua kumpulan ni mereka bertumbuk, bergaduh? Tak pun. Masing-masing dengan hal masing-masing. Jadi Imam Asyuti dia karang sebuah buku bermaksud buku yang berjudul Jazilul Mawahib fi Ikhtilafil Mazahib. Jazilul Mawahib satu buku yang menceritakan tentang ikhtilaful mazahib, ikhtilaf mazhab. Lalu dia datangkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ikhtilafa ummati rahmah, bahawa ikhtilaf pada zaman Nabi, ikhtilaf perbezaan pandangan dalam kalangan umatku adalah satu rahmat. Kisah lain lagi ketika perang tawanan. Bila berlakunya mereka perang Badar, orang Islam 300 orang musyrik ramai, tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala Islam menang. Orang Islam menang pada perang tersebutlah. Yang pertama orang Islam sikit, 300 orang je, nak berhadapan dengan 1000 orang. Yang keduanya berlaku pada bulan Ramadan, tapi Islam menang. Okey, cerita perang dah selesai. Bila dah Islam menang, beberapa orang musyrik telah menjadi tawanan perang. Jadi Rasulullah SAW bermusyawarah, bermesyuarat dengan para sahabat nak buat apa dengan tawanan perang ni. Kata Sayyidina Umar, dia orang ni kafir, musyrik. Jadi cara mudahnya kita bunuh dia, fadrib a'naqahum, penggal kepala mereka ni. Itu pandangan Sayyidina Umar. Kita biasa baca sejarah, Sayyidina Umar terkenal dengan seorang yang digeruni. Dia tu dikatakan Sayyidina Umar ni kalau dia keluar dia punya pedang dia tu, daripada sarung pedang dia tu, satu kepala akan banjung. Satu kepala akan putus. Maksud kalau dia keluar memang orangnya sangat-sangat digerunilah pada zaman tu. Jadi bila Rasulullah meminta pandangan tentang nak buat apa dengan tawanan perang ni, Sayyidina Umar kata dia orang ni kafir, dia orang ni musyrik, dia orang ni menyekutukan Tuhan. Bunuh mereka. Fadrib a'naqahum. Tapi lah sifat Rasulullah ni orangnya lembut, sifat Rasulullah ni penuh dengan kerahmatan. Dia minta pandangan Sayyidina Abu Bakar. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, macam inilah, ada di kalangan orang musyrik ni, mereka ni pandai dalam urusan bahasa Arab. Kita orang Islam ni ada yang tak mampu menulis, tak mampu membaca. Jadi boleh kita minta kepada tawanan ni untuk mengajar orang Islam membaca menulis. Sekurang-kurang tak perlu upah dah. Kita suruh, kita minta mereka ajar. Jadi kecenderungan para sahabat nampak pandangan ni lebih baik. Jadi apa berlaku? Mereka setuju dengan pandangan Sayyidina Abu Bakar. Jadi tengok Rasulullah SAW meraih pandangan-pandangan sahabat. Ada yang suruh bunuh, ada yang suruh yang lembut sikit. Jadi mereka kebanyakannya bersetuju dengan pandangan Sayyidina Abu Bakar sebab nampak lebih positif lah. Namun apa yang berlaku, Tuhan menurunkan Al-Quran membenarkan perkataan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, untuk tawanan perang ni perlu dibunuh. Rasulullah panggil mesyuarat, minta pandangan Sayyidina Umar kata perlu bunuh. Pandangan Sayyidina Abu Bakar agak positif, mereka dengan cara tak perlu bunuh, kita suruh dia orang ajar orang Islam. Ini pandangan positif, dipersetujui ramai, dan sahabat ataupun Rasulullah membenarkan bersetuju dengan pandangan tersebut. Mereka buat benda tu, namun ayat Al-Quran turun membenarkan membenarkan pandangan Sayyidina
Abdul Umar. Jadi bila berlaku macam tu, yang pertama kita kata Rasulullah buat mesyuarat. Jadi seolah-olah musyawarah ni salah satu daripada keistimewaan Nabi. Wasyawirhum fil amr. Bahkan Tuhan memerintah, wasyawirhum fil amr. Hendaklah kamu bermusyawarah, bermesyuarat pada satu-satu perkara. Wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Namun kamu dah sepakat berazam, maka kita tawakal je. Namun seterusnya ayat Al-Quran turun membenarkan perkataan Sayyidina Umar. Apa perasaan sahabat ketika itu? Para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah menangis. Sebab apa menangis? Seolah-olah melanggar perintah Tuhan, ataupun kita melaksanakan sesuatu perbuatan yang tak sama dengan apa yang Tuhan nak. Dan rupanya yang Tuhan nak itu adalah apa yang sama dengan pandangan daripada Sayyidina Umar. Sahabat pakat menangis habis. Sayyidina Umar dia heran, dia datang, dia kenapa Rasulullah, sahabat semua pakat menangis habis. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar, Allah Ta'ala membenarkan perkataan kau. Apa berlaku dekat Sayyidina Umar? Kalau jadi itulah aku dah cakap dah. Itu kalau kita. Tapi Sayyidina Umar apa berlaku? Dia menangis sekali. Bila tanya sebab apa menangis? Kan sebab apa aku menangis? Sebab aku tengok sahabat semua menangis, jadi aku menangis. Bersama sekali. Tak ada langsung. Sayyidina Umar dia merasakan bahawa pandangan dia betul, jadi hampa semua salah. Bahkan dia bersama dengan sahabat-sahabat duduk sekali, dan tak ada langsung rasa diri mereka tu lebih hebat. Walaupun ayat Al-Quran turun membenarkan perkataan Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Umar orang yang berjiwa bersih, hati dia bersih, hati dia ni cinta dengan Allah Ta'ala, cinta dengan Rasul tu lebih tinggi. Dibuang benda yang melibatkan keakuan diri itu tak berlaku dekat dia. Tapi kalau kita mesyuarat, kita bagi pandangan, tiba-tiba orang tak sokong, tiba-tiba bila datang satu isu berlaku menyokong pandangan kita, memang balik sembang belakang selalu. Aku dah kata dah. Hampa tak mau ikut cakap aku. Semua nak aku. Tapi itu tak berlaku dalam kalangan sahabat. Sebab tu itu maksud bila ada hadis Nabi sebut inna ikhtilafa ummati rahmatun khasisatun hazil ummah. Kata Imam As-Suyuti, beliau mengatakan khilaf mazhab khilaf pandangan, perbezaan pandangan dalam kalangan umat baginda Nabi SAW, satu rahmat merupakan keistimewaan umat baginda Nabi SAW, yang mana tak ada pada umat-umat lain. Umat-umat lain perbezaan pandangan berlaku perpecahan. Tak puas hati buat satu agama baru. Tak puas hati membunuh. Tak puas hati bergaduh. Bila diceritakan macam ni, kita rasa zaman Nabi SAW tu mereka ni berbeza pandangan, tetapi mereka boleh hidup sama, tak ada langsung nak berlaku permusuhan, tak ada langsung rasa kecil hati. Kenapa mereka boleh jadi macam tu? Kenapa zaman sekarang, walaupun kita ni umat baginda Nabi SAW, tapi tak berlaku macam tu? Hanya berbeza soal kunut, hanya berbeza soal tahlil, bergaduh sampai sekarang. Ingat dulu ni zaman saya masuk universiti tu dah selesai dah isu kunut, isu tahlil, isu berbeza-beza pandangan. Kita dah padam habis dah, datang pula sekarang benda yang sama berlaku. Seolah-olah benda tu berterusan, seolah-olah di mana yang mengatakan kita ni umat baginda Nabi SAW. Sedangkan kata Imam Suyuti, keistimewaan. Apa maksud keistimewaan? Dalam bahasa Arab disebut sebagai khususiyah. Khususiyah bermaksud
sesuatu yang hanya ada pada orang tertentu sahaja. Ada hanya kalau Imam Suyuti dia ada satu kitab yang dia ada karang sebuah kitab yang berjudul Khasaisul Kubra. Khasais ni keistimewaan yang ada pada baginda Nabi SAW tak ada pada orang lain. Apa dia ni khasais khususiah ni? Macam payah sebut kan. Baik. Dalam Islam ni kita ada benda perkara-perkara yang kita sebut sebagai, kalau bahasa kita, rare, yang satu keunikan. Apa dia? Kita ada mukjizat. Bukan kita lah, maksud dalam Islam ada yang disebut sebagai konsep mukjizat. Dalam Islam ada yang disebut sebagai konsep karamah. Dalam Islam ada disebut sebagai konsep irhas. Dalam Islam ada disebut sebagai al-khususiyah. Apa itu mukjizat? Mukjizat semua kita makruf, benda satu perkara yang mencarikan adat yang ada pada baginda Nabi, yang diberikan kepada baginda Nabi, para nabi. Contohnya macam Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati. Nabi Musa tongkat dia boleh tukar jadi ular. Tongkat dia boleh belah jadi laut. Lagi apa lagi? Nabi Sulaiman diberi kerajaan di dunia. Bahkan Nabi Sulaiman ni boleh pergi timur dan barat dalam sekelip mata. Kan? Jadi itu disebut sebagai mukjizat. Apa maksud mukjizat? Sesuatu perkara yang bercanggah dengan adat kebiasaan tetapi diberi khusus kepada para nabi. Ada tak mukjizat yang diberikan kepada baginda Nabi SAW? Banyak. Antaranya Nabi SAW keluar air ikut jari. Sebab tu bila ada orang buat cerita, buat satu syair, siapa lagi hebat? Mukjizat Nabi Muhammad ke atau mukjizat Nabi lain? Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad ni, seorang ulama tu cakap mukjizat Nabi Muhammad lebih hebat daripada mukjizat Nabi lain. Saja selingan lah. Jadi ada orang kata macam mana Nabi Musa diketuk dalam Al-Quran sebut apa? Apabila diketuk tongkat dia ke satu batu, keluar terpancar fanfajarat isnata asyrata aina, terpancar 12 jenis 12 lubang mata air kan, air mata air. Nabi boleh buat apa? Nabi Muhammad apa mukjizat dia? Nabi Muhammad lagi hebat. Air keluar kot tangan. Air keluar kot celah bumi, celah tanah, itu biasa. Tapi kalau air keluar kot tangan ni pelik. Macam mana cerita dia? Cerita dia ketika perang Khandaq, orang Islam dikepung, makanan tidak ada, yang ada hanya seekor kambing. Lalu kata baginda Nabi SAW, masak je. Macam mana? Tak cukup, kan? Rasulullah rendam dia punya jari dia sampai semua orang minum, tak habis lagi. Jadi bila dia katakan air keluar melalui jari baginda Nabi SAW. Habis itu Nabi Isa macam mana boleh menghidupkan orang mati? Rasulullah lagi hebat. Rasulullah bukan sekadar menghidupkan orang mati. Kayu yang tak boleh bercakap ni, mustahil bagi adat bercakap mengeluarkan suara. Iaitu bila mana, jadi kalau Nabi Isa boleh hidupkan orang mati, orang tu dah hidup, mati, hidup balik, itu biasa. Sebab dia orang. Ini kayu boleh bercakap. Hadis dia bila mana Rasulullah SAW sentiasa berkhutbah di atas satu mindar yang berkayu lama ni. Lalu para sahabat kata tak boleh, kita kena tukar mimbar baru.
lagi cantik kan. Mimbar lama ni kita buang lah. Lepas tu mereka tukar baru. Rasulullah pun naik nak bagi baca khutbah. Belum Rasulullah SAW memulakan khutbah, mendengar satu suara menangis. Pakat ni lah, toleh kiri kanan. Siapa yang menangis? Rasulullah turun daripada mimbar bau tadi. Rasulullah pergi usap satu pohon kayu. Rasulullah usap pelan-pelan. Lalu Rasulullah kata, ni kayu ni yang menangis. Sebab apa? Kayu ni dah tak digunakan sebagai tempat Rasulullah SAW berpijak untuk dijadikan dia berkhutbah. Kalau Rasulullah dikatakan, kalau Rasulullah tak turun memujuk si kayu tadi, dia akan menangis sampai kiamat. Dikatakan. Jadi itu berlaku. Nabi Musa lagi hebat. Nabi Musa tongkat dia boleh membelah laut. Membelah laut kan. Kita pernah dengar cerita Rasulullah lagi hebat. Rasulullah boleh belah bulan. Syaqqal qamar. Dalam kisah Syaqram membelah bulan. Itu di antara. Adakah kita nak kata Rasulullah hebat? Tak. Yang pertama, kita sebagai umat baginda Nabi, perasaan nak lebihkan Rasulullah tu ada. Macam kita ada anak, ada ayah, mak, mesti kita nak lebihkan mak ayah kita daripada orang lain. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad rasa nak lebihkan Nabi kita daripada Nabi lain pun, perasaan fitrah semula jadi. Walaupun hakikatnya tak boleh kita membezakan antara nabi-nabi, sebab Tuhan sebut tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Sesungguhnya tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, dalam surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga tu. Tilkar rusul, bahawa para rasul tu Tuhan telah memberi anugerah kelebihan yang ada pada masing-masing. Jadi bahkan baginda Nabi SAW pun tak bagi kita membandingkan diri dia dengan nabi-nabi lain. La tufaddiluni ala sairil anbiya. Jangan kamu suka nak banding-bandingkan aku dengan nabi-nabi lain. Itu Nabi pesan. Cuma kita ni secara fitrahnya tu nak lebihkan Rasulullah juga. Kan? Benda tu benda yang biasalah. Baik. Itu mukjizat. Iaitu perkara mencarikan adat yang diberikan kepada baginda Nabi SAW. Yang keduanya disebut sebagai al-karamah. Apa itu karamah? Ya, perkara yang mencarikan adat juga, tapi diberikan kepada orang soleh, umat baginda Nabi SAW. Yang tak diberikan kepada orang biasa, itu sebut sebagai al-karamah. Berlaku dah karamah? Ya, berlaku. Kita baca surah Al-Kahfi hari Jumaat. Kisah seorang lelaki, dalam tafsir sebut lelaki itu bernama Khidir, yang bertemu dengan Nabi Musa. Dia ada perkara-perkara yang kita sebut, dia ada perkara-perkara yang mencairkan adat, tapi dia bukan Nabi, dia bukan Rasul. Ada sebahagian kata dia Nabi, tapi ada kata dia ada seorang hamba yang bertemu dengan Nabi Musa. Kita baca surah Al-Kahfi hari Jumaat kan. Kadang-kadang kita hafal hari biasa pun kita baca. Kisah macam mana dia jumpa Nabi Musa, Tuhan ilhamkan untuk bertemu dengan seorang lelaki. Jumpa lelaki tu dia kata, nak jumpa aku boleh, tapi kalau jumpa aku jangan cakap banyak. Macam ni Al-Quran siapa ingat? Kalau jumpa aku ni jangan tanya banyak. Follow sudah. Sampai satu tempat dia bunuh orang. Kita baca surah Al-Kahfi itu kan. Maksudnya ada itu disebut sebagai al-karamah, disabit dalam Al-Quran. Jadi kita katakan ada orang-orang yang Allah Ta'ala izinkan mereka ni diberi satu karamah, satu kemuliaan. Karamah itu satu kemuliaan. Mereka buat perkara-perkara yang mencarikan adat. Yang pastinya karamah tersebut tidak lebih daripada mukjizat baginda Nabi SAW.
Itu biasa. Baik, itu disebut sebagai al-karamah. Yang ketiga disebut sebagai yang lawan bagi karamah, iaitu istidraj. Istidraj ni apa? Satu perkara yang mencari keadaan juga, tetapi diberi kepada musuh Tuhan. Musuh-musuh Tuhan. Dia boleh buat benda-benda yang mencari keadaan. Dia boleh boleh buatlah benda-benda yang pasti mata manusia akan kagum bila tengok. Tapi rupanya, kita tengok dia tak semayang pun, tak puasa pun, lawan cakap Tuhan. Jadi dia macam mana? Adakah itu satu karamah? Tak, itu istidraj. Satu istidraj ni bermaksud bertingkat-tingkat. Maksudnya lagi dia buat benda tu, lagi menambah satu dosa bagi dia. Istidraj. Mukjizat, karamah, istidraj. Yang ketiga perkara yang mencarikan adat juga disebut al-irhasat. Al-irhas. Apa maksud al-irhas? Irhas ni satu konsep yang mana perkara tersebut mencarikan adat tetapi berlaku kepada rasul yang belum diutuskan menjadi rasul. Seorang rasul yang diutuskan, contoh macam baginda Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul ketika berumur 40 tahun. Namun sebelum tu, ketika baginda lahir, ketika baginda waktu kecil, ketika baginda sedang sebelum umur 40, telah berlaku perkara-perkara yang mencarikan adat yang mana baginda Nabi belum lagi menjadi Nabi. Contohnya apa? Irhas. Irhas ni contohnya macam ketika baginda lahir, dikatakan baginda lahir dalam keadaan telah berkhatan, telah disunatkan. Ketika baginda lahir, dikatakan, ada sebahagian meriwayatkan Rasulullah berucap subhanallah. Dikatakan lagi, dan adalah peristiwa-peristiwa yang berlaku yang kita nampak tak mustahil secara adat manusia biasa akan berlaku macam tu. Contohnya apa lagi? Ini perkara tersebut ni berlaku ketika baginda Nabi SAW belum menjadi Nabi. Namun bila baginda Nabi SAW menjadi Nabi, lebih-lebih lagi lah nampak akan lebih bertambah lagi ada mukjizat. Dan kita pun faham mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada baginda Nabi SAW adalah Al-Quran. Kekal sampai sekarang. Lafaz dan juga makna dia. Boleh satu dunia membaca dengan surah dan ayat yang sama. Carilah buku-buku lain yang sama macam Al-Quran. Sama macam mana? Satu dunia hafal Al-Quran. Tak ada lagi orang hafal kitab Bible. Tak ada lagi orang hafal kitab mana-mana buku kan. Kalau ada tapi seorang tu je. Dan mukjizatnya Al-Quran walaupun dihafal oleh orang yang tak tahu makna. Macam kita orang Melayu tak tahu makna, tapi ada yang hafal penuh kan. Jadi itu sebagai mukjizat yang terbesar lah. Mukjizat ni maksudnya apa? Mukjizat ni daripada perkataan ajaza. Ajaza bermaksud lemah. Maksud dia melemahkan orang lain, benda-benda lain. Tak ada satu buku yang sebanding dengan dia. Itu disebut sebagai mukjizat. Baik, yang seterusnya disebut sebagai al-khususiyah. Al-khususiyah bermaksud satu keistimewaan yang diberi kepada baginda Nabi dan juga nabi-nabi tertentu saja. Sama ada belum menjadi Nabi ataupun selepas menjadi Nabi, tetap mereka ini ada keistimewaan. Sampai seingat saya dalam kitab-kitab lama telah himpun syair-syair yang mana syair-syair ini menceritakan tentang khususiat baginda Nabi SAW, keistimewaan baginda Nabi SAW. Antaranya Rasulullah ni tak pernah dihinggap nyamuk atau lalat. Itu di antaranya. Kita ni nyamuk, lalat ni memang jadi makanan dia lah kan. Nak hinggap tu satu. Nabi SAW, apa lagi yang kita kata, sehingga kan Imam Asyuti dia karang satu kitab bernama Khasaisul Kubra. Keistimewaan yang ada pada baginda Nabi SAW tak ada kepada orang lain.
Antaranya lagi Nabi SAW tak pernah menguap. Baginda ni tak pernah menguap. Kita ni menguap sedialah kan. Baginda Nabi SAW, pandangan di belakang sama macam di depan. Macam mana? Wallahu alam. Antaranya lagi khususiat baginda Nabi SAW, baginda Nabi SAW tidak ada bayang-bayang. Ketika kecil, dewasa, sampailah selepas baginda Nabi SAW menjadi Nabi, menjadi Rasul. Ini berdasarkan kisah daripada bila mana Rasulullah ini diceritakan oleh seorang bapa saudara kepada Siti Khadijah. Apa nama? Si rahib tu. Siapa ingat? Ketika baginda Nabi SAW berkahwin dengan Siti Khadijah, ada seorang pendeta, rahib, yang mana pak saudara kepada Siti Khadijah ni. Apa nama? Siapa ingat? Tak ingat dah saya. Dia menceritakan tentang dia adalah seorang yang berbangsa Nasrani, Kristian. Dalam kitab-kitab Kristian telah ceritakan tentang tanda-tanda Nabi. Salah satu tanda Nabi adalah Nabi tidak mempunyai bayang-bayang. Ketika pendeta Nasrani itu, apa nama saya tak ingat dah. Dia cerita tentang Rasulullah SAW dilindungi oleh satu awan. Ketika di padang pasir tu memang nampak, kalau duduk di tengah panas ni nampaklah banyak kan. Tapi Nabi ni tak ada banyak. Katanya dilindungi oleh satu awan. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua, Nabi itu cahaya. Nabi itu cahaya kan. Qad ja'akum kitabun wa nurun mubin. Telah datang kepadamu satu kitab Al-Quran dan juga nur mubin, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi adalah satu cahaya. Jadi cahaya bertemu cahaya, tak perlu ada bayang. Jadi salah satu khususiyat Nabi macam tu. Baik. Jadi di antara khususiat yang ada, yang diberikan juga kepada umat baginda Nabi SAW, salah satunya adalah walaupun kita berbeza pandangan, tetapi perbezaan pandangan kita tidak menjadikan kita bermusuhan, tidak menjadikan kita bertelingkahan, tidak menjadikan kita berbunuh-bunuh antara satu sama lain. Sebagai contoh, macam saya ceritakan tadi, telah berlaku perbezaan pandangan pada zaman baginda Nabi SAW. Tidak berlaku langsung sebarang permusuhan, tidak berlaku langsung sebarang pertelingkahan. Kemudian selepas baginda Nabi SAW wafat, berlaku perbezaan pandangan yang ketara. Tapi perbezaan pandangan tersebut tak menyebabkan mereka bermusuh-musuhan. Antaranya apa? Selepas saja baginda Nabi SAW wafat, berlaku perbezaan pandangan. Ada satu kumpulan sahabat tak percaya Nabi dah mati. Sampai Sayyidina Umar, dia tak tahu cerita lagi. Apa dia kata? Siapa yang kata Rasulullah mati, aku bunuh dia. Sampailah ialah sebab tak mau yang cakap kata Rasulullah dah mati. Tapi Sayyidina Abu Bakar pergi urut belakang Sayyidina Umar, bagi tahu man kana ya'budu Muhammad fa innahu qad mat. Siapa yang nak menyembah Nabi Muhammad, nak bagi tahu Nabi Muhammad dah mati. Fa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Tapi siapa yang menyembah Allah Ta'ala, ketahuilah bahawa dia sedang menyembah Tuhan yang hidup, maha hidup dan tak pernah mati. Bila Sayyidina Abu Bakar cakap macam tu, baru Sayyidina Umar dia akor dengan kata-kata tersebut bahawa ya, memang Rasulullah telah wafat. Para sahabat hidup macam tu, berbeza pandangan. Kemudian selepas Rasulullah SAW wafat, berlaku juga perbezaan pandangan. Nak dikebumikan di mana? Kita lah kalau kata bab orang mati ni, bergaduh ni, tak ingat dunia dah.
terlewat sikit je pun. Orang dia mayat tu meninggal pagi. Kita nak minta semayang Zuhur je sebab apa? Tunggu orang datang ramai. Tak. Keluarga ni kira tak boleh. Rasulullah kata siapa mati kena tanam dalam tu. Bergaduh sampai ke tahap tu. Tapi berlaku perbezaan pandangan antara sahabat Nabi nak ditanamkan di mana. Jadi selepas berbincang-bincang diputuskan ditanam di yang ada sekarang lah. Kemudian lagi selepas tu siapa pula nak menggantikan Rasulullah? Kaum Ansar dah lantik khalifah dalam kalangan dia dah. Namun bila para sahabat pergi berjumpa bagi cerita hadis sebagainya bahawa beberapa tanda telah berlaku, telah ditunjukkan oleh Rasulullah bahawa pengganti Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar. Antaranya bila disebutkan hadis bila mana Rasulullah SAW tak mampu nak datang mengimamkan solat, Rasulullah meminta kepada Sayyidina Abu Bakar untuk mengimamkan solat. Jadi semua orang setuju lepas tu. Yang jadi khalifah waktu sekejap tu pun akur. Kalau kita buat politik ni lah kan, kawan dah jadi ketua dah kan, takkan nak turun senang hati. Bergaduh ni memang buat politik ni janganlah. Kita dulu bergaduh zaman 80-an dulu kan, naik parang semua sekali kan. Tapi zaman Nabi SAW tak berlaku benda tu. Hatta selepas kewafatan Rasulullah SAW. Kalau dah masuk ni Isyak beritahu lah. Ustaz Bakri bagi hint sikit. Saya tak ingat masuk waktu kubur tu. Dah Ustaz. Okey. Ustaz, mana dia jam solat? Ada 3 minit lagi. Jadi zaman Rasulullah berlaku perbezaan pandangan. Para sahabat tak pernah bergaduh. Oh, mungkin kita kata tak apalah zaman Rasulullah Rasulullah ada. Kalau berlaku perbezaan jumpa Rasulullah, selesai masalah. Hukum jelas. Sebab apa? Kita ada hukum syarak di situ. Kemudian selepas Rasulullah wafat, berlaku lagi perbezaan pandangan. Ada yang tak benarkan ada yang tak mau Al-Quran ditulis. Tetapi nak bagi tahu umat Islam pada waktu itu kuat sekalipun selepas kewafatan Rasulullah. Sebab tu Rasulullah SAW pernah bagi tahu 3 generasi yang paling hebat, iaitu zaman Rasulullah, zaman sahabat dan juga zaman tabi'in. Zaman tabi'in. Maksudnya apa? 3 kurun ni disebut sebagai kurun yang disebut sebagai kurun keemasan, zaman keemasan, zaman keemasan. Bila mana mereka boleh hidup dalam keadaan yang aman damai. Tak berlaku sebarang pertelingkahan. Bermaksud di sini bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat 3 kurun tersebut, menyebabkan mereka walaupun datang hukum baru, datang isu baru, datang peristiwa baru, mereka dapat berbincang, mereka dapat melaksanakan sesuatu hukum tu dengan penuh keharmonian. Jadi dan diakui. Yang seterusnya zaman tabi', yang pertama zaman dia panggil asr risalah, zaman Nabi SAW. Yang keduanya disebut sebagai zaman as-sahabah, asrul sahabah. Yang ketiga disebut asrul tabi'in, zaman tabi'in. Ini zaman yang keempat ni, iaitu zaman tabi'ut tabi'in. Siapa zaman tabi'ut tabi'in? Zaman tabi'ut tabi'in adalah zaman jarak jarak kewafatan Rasulullah dengan dewan ni lebih kurang kita kata hampir kepada 200 tahun. Sebab baginda Nabi SAW ada pesan khairul qurun qarni. Sebaik-baik kurun adalah kurun zaman aku ni. Kurun satu kurun bermaksud 100 tahun kan.
100 tahun tu dah memang orang kata apa? Memang satu zaman yang terbaik. Summal ladzina yalunahum. Kemudian kurun yang kedua. Summal ladzina yalun. Kemudian kurun yang ketiga. Jadi kurun ni 300 yang pertama disebut sebagai asrul zahabiyah. Zaman keemasan. Semua manusia jadi baik. Dan ketika zaman kurun yang ketiga inilah munculnya mazhab-mazhab dalam Islam. Kita ada mazhab Hanafi, kita ada mazhab Maliki, kita ada mazhab Syafi'i dan kita ada mazhab Hambali. Sebenarnya bukan empat ni yang masyhur. Banyak lagi mazhab. Kita ada mazhab Daud Az-Zahiri, kita ada mazhab Al-Laythi, dan maksudnya zaman tersebut apa itu mazhab? Mazhab ialah satu pemikiran, satu pemikiran yang mana semua orang akan turut dengan pemikiran tersebut, dengan cara tersebut. Walaupun di sana lebih kurang ada, seingat saya ada lebih kurang 50-60 mazhab pada zaman tu, tetapi mereka hidup dalam keadaan Islam yang sangat kuat. Islam siap boleh pergi perang ke mana tetap menang. Walaupun di sana ada pelbagai mazhab. Dan yang termasyhurnya adalah 4 mazhab inilah. Hanafi, sebab apa saya mulakan dengan Hanafi? Sebab Imam Abu Hanifah adalah imam yang pertama yang mencetuskan mazhab dia, mazhab Imam Abu Hanifah. Kemudian ketika itu Imam Abu Hanifah berada di Al-Iraq. Kemudian di Madinah ada Imam Al-Maliki, Imam Malik bin Anas. Kemudian Imam Malik barulah datang kepada Imam Syafi'i yang disebut sebagai mazhab Syafi'i. Yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu disebut sebagai Imam Hambali. Imam Abu Hanifah seorang tokoh, seorang ulama, namun Imam Syafi'i tak pernah berguru dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sempat berguru dengan anak murid kepada Imam Abu Hanifah, iaitu Imam Abu Hasan Asy-Syaibani. Jadi imam mazhab Syafi'i berguru dengan anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Itu yang pertama. Jadi ilmu di Al-Iraq tu Imam Syafi'i dapat. Yang kedua, yang pastinya Imam Syafi'i berguru secara direct dengan Imam Malik bin Anas, pengasas kepada mazhab Al-Maliki. Di hidup ketika dia bertemu dengan Imam Malik, dalam keadaan dia dah hafal kitab Al-Muwatta'. Muwatta' ni apa? Kitab yang dikarang oleh Imam Malik bin Anas, dan pemerintah yang ada pada zaman tu perintahkan supaya kitab Imam Malik bin Anas, iaitu kitab Al-Muwatta' tu dijadikan perlembagaan di Madinah waktu tu. Sampai ke tahap tu. Tapi Imam Malik bin Anas dia tak bagi. Sebab apa? Dia kata ini pandangan aku saja. Buku ni merujuk kepada pandangan aku saja. Orang lain mungkin ada pandangan dia lagi. Bayangkan pemerintah dah nak declare kitab dia tu kitab yang dijadikan rujukan undang-undang di Madinah. Kita kalau ada buku tu memang nak sangat lah kan. Orang nak satu pengiktirafan. Tapi dia tak boleh. Ini pandangan aku saja. Kita pun faham bila menolak pandangan pemerintah akan dihukum. Sebab tu Imam Malik bin Anas dia pernah dihukum. Hukuman dia wallahu alam, saya tak berapa ingat, tapi antaranya menyebabkan dia tak boleh sembahyang angkat tangan. Dia tak boleh sembahyang angkat tangan. Kita boleh angkat tangan kan macam tu. Dia tak boleh nak angkat. Sebab apa? Disebabkan sesaan yang dia kena. Sebab tu bagi mazhab Maliki, sembahyang dia orang macam ni je. Allahu Akbar. Jadi disebabkan pengasas mazhab Maliki tak boleh nak angkat tangan macam tu. Itu yang berlaku. Jadi Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik bin Anas, pengasas mazhab Maliki. Dan Imam Ahmad bin Hanbal pula berguru dengan Imam Syafi'i. Jadi mazhab Hambali boleh kita katakan terhasil daripada mazhab Syafi'i. Disebut
ala kulli hal ataupun secara umumnya kita kata walaupun berlaku pelbagai mazhab, pelbagai pandangan, bukan orang lain dekat-dekat je pun guru dengan anak murid, tetapi perbezaan pandangan tu diiktiraf, diakui. Kesimpulan dia, dah kita pun dah masuk waktu isyak. Kesimpulan dia adalah walaupun khilaf mazhab ataupun perbezaan pandangan dalam Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW ni dia dikatakan satu yang rahmat, membawa rahmat. Tetapi kenapa zaman sekarang tak berlaku benda tu? InsyaAllah pada minggu depan ataupun kuliah saya minggu ni dan juga minggu yang terakhir, saya akan sebutkan macam mana, sebab apa yang menyebabkan walaupun kita berbeza pandangan, tetapi perbezaan pandang kita ni sama macam umat zaman jahiliah, bermusuh-musuhan, bermaki-makian. Tak berlaku macam zaman baginda Nabi SAW pada 3 kurun yang pertama tadi. InsyaAllah pada minggu-minggu yang akan datang saya akan menghuraikan dan kita akan bagi tahulah apa solusi dan apa punca dia. Mudah-mudahan bermanfaat kepada semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah Tuhan kami, ajarilah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat bagi kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan manfaatkanlah kepada kami segala ilmu yang kami pelajari. Wazidna ilma, dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Warzuqna fahma, dan rezekikan kepada kami kefahaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan surat al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta